Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Harenti Jematusin. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda menekankan mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran lebih terdidik untuk mengenal dan memperkasa nilai-nilai falsafah Melayu Islam Beraja. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan pingat acara tekbol Sukan Pantai Asia ke-6. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, bersabda menekankan mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran adalah juga mereka yang lebih kukuh dalam berhadapan dengan pengaruh negatif luar serta lebih terdidik untuk mengenal dan memperkasa nilai-nilai falsafah negara Melayu Islam Beraja. Duli Yang Teramat Mulia bersabda demikian pada majlis perasmian Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Akhir Kebangsaan tahun 1447-2026. Majlis berlangsung semalam di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib, Datu Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Awang Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi Musabakah. Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi dan ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi Musabakah. Berangkat sama Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datu Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Usaha pelbagai pihak melaksanakan pembelajaran Al-Quran antara yang disentuh dalam sembah alu-aluan Menteri Hal Ehwal Ugama. Begitu juga sudah semakin berkembang minat mengikuti pembelajaran Al-Quran itu di sekolah-sekolah yang ditubuhkan dengan inisiatif pihak-pihak swasta yang khusus menjadi pusat mempelajari Al-Quran bagi sebahagian orang-orang muda dan dewasa, sama ada untuk pandai membaca dan supaya celik Al-Quran ataupun untuk anak-anak mereka yang sedia belajar di sekolah-sekolah supaya akan segera pandai membaca Al-Quran dengan lancar. Duli Yang Teramat Mulia bersabda Majlis Musabakah merupakan wadah penting dalam usaha berterusan negara untuk memartabatkan Al-Quran sebagai syiar serta pegangan dan panduan hidup yang syumul. Tema tahun ini mengukuhkan pembelajaran Al-Quran dan menghayati ajarannya, menyeru kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjunjung dan menanai tanggungjawab serta amanah
yang sangat besar ini. Ayat-ayat suci Al-Quran bukan untuk dilafazkan semata-mata. Kalamullah diturunkan untuk dibaca dengan hati yang hadir, difahami dengan akal yang terbuka, dan dihidupkan dalam setiap tindak tanduk kehidupan. Pada khidmat Duli Yang Teramat Mulia, Celik Al-Quran yang menuntut generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pegangan terunggul dalam mendepani sebarang bentuk cabaran kehidupan seiring dengan aspirasi negara, iaitu secara berterusan memelihara kesejahteraan rakyat dan tanah air tercinta melalui gagasan pembangunan menyeluruh merangkumi aspek spiritual, intelektual, ekonomi dan sosial. Dalam hubungan ini saya menyambut baik dan menghargai komitmen berterusan semua pihak, khasnya ke arah mempergiat serta mengembangkan pelbagai program Celik Al-Quran termasuk kelas-kelas tadabbur untuk seluruh peringkat masyarakat. Inisiatif sepadu pelbagai pihak berkepentingan ini telah semakin dipermudahkan melalui berbagai kemudahan digital termasuk rakaman audio bacaan Al-Quran dan rancangan televisyen berkonsepkan pembelajaran Al-Quran yang boleh diakses melalui saluran media rasmi kerajaan RTBGO menurut kesesuaian masa setiap pencinta ilmu. Mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran adalah juga mereka yang lebih kukuh dalam berhadapan dengan pengaruh negatif luar, serta lebih terdidik untuk mengenal dan memperkasa nilai-nilai falsafah negara Melayu Islam Beraja. Di sinilah peranan kita semua untuk terus berusaha mengisi kehidupan dengan mendidik akal budi yang berupaya mengenal hikmah dan kebenaran yang dimaksudkan. Akhir kata, dengan lafaz kalimah agung Bismillahirrahmanirrahim, selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sukacita merasmikan musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1447 Hijri. 6 peserta memperdengarkan bacaan pada malam pertama. Mereka ialah Awang Ahmad Naufal bin Haji Nur Asman, Dayang Nur Amal Atikah alias Aida binti Haji Sudirman, Awang Muhammad Ayub bin Ali, Dayang Amal Nazirah binti Haji Asmat, Pengiran Muhammad Amirul Aiman bin Pengiran Haji Marjuki dan Dayangku Alma Hazirah binti Pengiran Haji Jofri. Majlis juga diserikan dengan persembahan nasyid Al-Quran Syafa'ah, lagu tema musabakah oleh penuntut Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanal Bolkiah. Enam peserta lagi akan memperdengarkan bacaan pada malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Olympic Council of Asia Honorary Executive Board Member dan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyaksikan perlawanan akhir acara tegbol Sukan Pantai Asia ke-6
dan berkenan menyempurnakan pengurnian pingat kepada para pemenang dalam acara Women's Double. Acara berlangsung di Sanya Yuhai Club Venue Cluster, China. Pingat emas dirangkul oleh pasukan Thailand. Republik Demokratik Rakyat Korea mengutip pingat perak, manakala pingat gangsa dikongsi bersama oleh Kemboja dan Myanmar. Pengukuhan budaya keselamatan yang berterusan dapat melahirkan tenaga kerja yang berproduktiviti tinggi. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Persekitaran kerja yang selamat dan sihat bukan sahaja melindungi kesejahteraan tenaga kerja kita, malah ia merupakan tonggak asas kepada kemajuan negara, kemakmuran ekonomi dan kestabilan sosial. Dengan memupuk budaya keselamatan yang kukuh dan berterusan, dapat memperkukuh asas bagi melahirkan tenaga kerja yang berproduktiviti tinggi dan membina masyarakat yang lebih sihat serta berdaya tahan pada generasi akan datang. Justru tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku menteri yang bertanggungjawab bagi Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar SHENA adalah penting untuk memperakui bahawa sesebuah negara yang melindungi pekerjanya sedang memelihara masa depannya. Yang berhormat, Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof menjelaskan demikian dalam perutusan sempena Hari Sedunia bagi Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja 2026. Tambah yang berhormat, bahaya psikososial merupakan isu yang bersifat pelbagai dimensi dan boleh berpunca daripada beban kerja berlebihan, suasana kerja yang kurang memuaskan, peranan dan jangkaan tugas yang tidak jelas, kebimbangan terhadap perkembangan kerjaya, jaminan pekerjaan, konflik atau gangguan di tempat kerja dan cabaran berterusan untuk mengimbangi tanggungjawab profesional dan keluarga. Bagi menangani cabaran ini secara berkesan, para majikan, pekerja, pegawai, sumber manusia dan pegawai keselamatan, kesihatan dan alam sekitar perlu beralih daripada pendekatan reaktif kepada pendekatan proaktif, pencegahan dan bersistematik. Ini termasuklah mewujudkan persekitaran kerja yang bukan sahaja melindungi pekerja daripada bahaya tetapi turut memperkasa mereka untuk berkembang maju. Tema sambutan tahun ini, persekitaran kerja psikososial yang baik, landasan ke arah pekerja yang berkembang maju dan organisasi yang teguh menekankan kesejahteraan mental merupakan hak asasi dan bukannya satu keistimewaan. Walaupun kemajuan yang signifikan telah dicapai dalam pengurusan risiko fizikal dan operasi, perhatian yang setara kini perlu diberikan kepada risiko psikososial. Risiko tersebut termasuk beban kerja yang berlebihan, ketidakjelasan peranan, gangguan di tempat kerja serta tekanan berpanjangan yang kesemuanya berpotensi menjejaskan pertimbangan, mengurangkan prestasi serta meningkatkan risiko kemalangan dan kesilapan. Perkara demikian ditegaskan oleh Timbalan Menteri Keselamatan dan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri semasa perasmian Bulan Keselamatan 2026. Diadakan sempena sambutan Hari Sedunia bagi Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja. Majlis berlangsung di Bangunan Reka Bentuk dan Teknologi Anggrek Desa.
Datuk Seri Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu selaku pengerusi Lembaga Pengarah Shena juga menekankan kepentingan pendekatan yang holistik dan berpandangan jauh terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam menyokong Wawasan Brunei 2035. Majlis diselajurkan dengan pelancaran dasar kebangsaan, keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Ucap tama bertajuk Pekerja Sejahtera Organisasi Kukuh Refleksi Islam terhadap Psikososial di Tempat Kerja disampaikan oleh Awang Muhammad Yusof bin Haji Abdul Majid, Ketua Bahagian Kaunseling dan Kefahaman Agama KAFA, Jabatan Hak Ehwal Syariah. Pelancaran Bulan Keselamatan 2026 dan Dasar Kebangsaan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan mencerminkan komitmen negara bagi melindungi keselamatan tenaga kerja. Bersempena dengan Hari Sedunia bagi Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja 2026 serta pelancaran Bulan Keselamatan 2026, Autoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar Shena mengadakan majlis sembahyang sunat hajat berjemaah dan bacaan ratib al-atas. Majlis berlangsung petang tadi di Masjid As-Solihin. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri Keselamatan dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi Lembaga Pengarah Shena. Majlis antara lain memohon perlindungan agar seluruh tenaga kerja di negara ini sentiasa dalam keadaan selamat dan sejahtera. 17 bakal haji terdiri daripada pegawai dan kaki tangan Kementerian Kewangan dan Ekonomi menerima sumbangan semasa Majlis Doa Selamat bagi bakal haji. Dianjurkan oleh Lembaga Tawaran Negara, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, majlis berlangsung di kementerian berkenaan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Ceramah khas bertajuk Lambaian Baitullah disampaikan oleh Pengiran Ahmad Faris Ramadani bin Pengiran Haji Salahuddin, Pemangku Setiausaha Majlis Ugama Islam Brunei. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan. Turut hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Kefahaman yang jelas terhadap maksud wasatiyah sangat penting, lebih-lebih dalam keadaan dunia yang berdepan dengan pelbagai pandangan ideologi mahupun kemajuan teknologi. Perkara tersebut antara intipati dalam Nadwah Pengukuhan Kefahaman Ahli Sunnah wal Jemaah kali kelima yang berlangsung pagi tadi di Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Kupu SB. Hadir yang berhormat Pengiran Haji Isa bin Pengiran Haji Aliuddin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku Ahli Kupu SB. Nadwah bertemakan pengukuhan konsep wasatiyah dalam beragama menampilkan 3 ahli panel. Dikelolakan oleh Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah wal Jemaah, Kupu SB dengan kerjasama Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Nadwah antara lain memberigakan konsep kesederhanaan dalam Islam di samping memupuk kepentingan kefahaman ahli sunnah wal jemaah dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Universiti Brunei Darussalam UBD melancarkan InnoFest 2026 Festival Inovasi dan Keusahawanan Dwi Tahunan utamanya yang juga dapat mengukuhkan komitmennya dalam memperkasa keupayaan inovasi serta mempererat kerjasama industri di negara Brunei Darussalam. InnoFest 2026 diadakan di UBD.
Naib Chancellor UBD Dr. Hazri bin Haji Kifli dalam ucapannya menjelaskan inovasi bukan lagi satu pilihan, ia adalah keperluan. Selain berinovasi, UBD juga perlu memastikan projek yang dihasilkan adalah lestari, bermakna dan mampu berkembang menjadi penyelesaian yang memberi impak berpanjangan kepada masyarakat dan ekonomi. Lebih 24 peserta mengambil bahagian dalam festival tahun ini, mempamerkan pelbagai projek merangkumi teknologi, kelestarian dan penyelesaian digital. InnoFest 2026 diadakan sehingga esok dan dibukakan bagi kunjungan orang ramai. Universiti Brunei Darussalam komited untuk memupuk perkongsian strategik yang memajukan kecemerlangan akademik dan penyelidikan. Kenyataan itu dikongsikan semasa pembukaan persidangan anjuran bersama Persatuan Perpustakaan Brunei Darussalam BLA dengan Universiti Brunei Darussalam UBD. Dengan tema Access to Knowledge and Future Literacies Moving Beyond Predictions, persidangan selama 3 hari itu diadakan di Universiti Brunei Darussalam. Profesor Dr. Haji Nur Azam Orangkaya Mahabijaya Haji Osman, Timbalan Naib Chancellor UBD, dalam ucapannya juga menekankan kepentingan program selaras dengan ucap tama bertajuk Information and Knowledge Management in the AI Landscape yang menekankan impak transformasi kecerdasan buatan AI dalam pengurusan dan akses maklumat. Persidangan antara lain akan membincangkan integrasi AI dalam perkhidmatan perpustakaan, digitalisasi dan manuskrip Islam. Dalam usaha menjaga dan memelihara kemaslahatan para mu'alaf di negara ini, khususnya dalam memperkukuh pengetahuan agama Islam dalam bidang akidah, ibadah dan akhlak, Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui bahagian pembangunan mu'alaf, tarbiyah mu'alaf serta cawangan dakwah daerah-daerah menganjurkan skim bimbingan asas mu'alaf. Program diadakan secara serentak di ke-4 daerah selama 14 hari bermula hari ini hingga 16 Mei. Di daerah Brunei dan Muara, program diadakan di Pusat Dakwah Islamiah. 48 orang menyertai skim berkenaan. Sepanjang skim dilaksanakan, para peserta didedahkan dengan pembelajaran ilmu asas fardu ain dan fardu kifayah serta sesi perkongsian mengenai pemakanan halal dan haram serta teknik penyembelihan ternakan. Di daerah Tutong, 43 orang mengikuti program berkenaan. Program diadakan di Pejabat Cawangan Dakwah daerah Tutong. Manakala di daerah Temburung, program diadakan di Pejabat Cawangan Dakwah daerah Temburung. 18 orang menyertai program berkenaan. Sementara di daerah Belait, skim diadakan Jabatan Bandaran Kuala Belait. Mengikuti kursus tapi yang berpuasa di Gleneagles JPMC terus meningkatkan rawatan jantung di negara ini dengan kejayaan pelaksanaan siri prosedur dalam tempoh 2 bulan yang lalu. Kejayaan itu mengukuhkan kedudukannya sebagai pusat jantung utama negara. Antara pencapaiannya dengan menggunakan sistem pengimejan endoskopi definisi tinggi. Pencapaian lain termasuk menjalankan kes extravascular implantable cardioverter defibrillator EVICD. Pertamanya, peranti generasi ini membantu memantau degupan jantung dan boleh memberikan rawatan menyelamatkan nyawa jika berlaku degupan jantung yang tidak normal. Pencapaian ini mencerminkan komitmen berterusan Gleneagles JPMC terhadap inovasi, kecemerlangan klinikal dan penyelesaian penjagaan kesihatan kepada pesakit di negara ini. Menyedari mengenai isu kesihatan sendi yang sering memberi kesan kepada kualiti kehidupan harian penduduk di negara ini, Jurudong Park Medical Center JPMC mengadakan ceramah mengenai keutamaan mobiliti, penjagaan ortopedik dan kesedaran awal. Ceramah diadakan di hospital berkenaan di Jurudong. Ceramah menampilkan pakar dari Jepun yang antara lain menggariskan amalan literasi kesihatan asas yang penting untuk kehidupan seharian.
Ceramah ini menjadi platform untuk membincangkan intervensi awal sebagai strategi paling berkesan terhadap cabaran mobiliti jangka panjang selain menggalakkan penglibatan komuniti.